ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok, kita berhenti di muka surat 20 yang saya tanda 29, wa idza qila lahum. Baik. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum, dan apabila dikata bagi mereka itu. Kata kat siapa ni? Kata kat orang Yahudi. Ayat ni dia mulai cerita tentang orang Yahudi. Jadi tuan kena ingat, dalam ayat ni, panjang ayat dia nak cerita perangai PL orang Yahudi yang ada di Palestin sekarang lah. Baik, bila dikatakan pada mereka itu, aminu bima anzalallah, berimanlah oleh kamu dengan barang yang telah diturunkan oleh Allah daripada Quran dan lainnya. Berimanlah apa yang telah diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Quran. Baik, apa kata orang Yahudi ni? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka itu, kami beriman dengan barang yang telah diturunkan kepada kami daripada Taurat sahaja firmannya. Bila suruh beriman pada Al-Quran, dia kata apa? Kami beriman, tapi kami beriman pada Taurat je lah. Yang lain kami tak nak beriman. Padahal ini kata-kata yang menipu. Nipu tuan-tuan. Sebab apa? Kalau dia beriman dengan Taurat, dia pasti akan beriman dengan Al-Quran. Kerana dalam Taurat disebutkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut ciri Nabi sebiji dalam kitab Taurat. Yang saya sebut kat tuan-tuan selalu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini orang Yahudi ni yang diberikan kitab, dia perkenal Nabi SAW macam dia perkenal anak mereka. Dia perkenal sangat-sangat. Habis itu kenapa tak beriman? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal kitab wa hum ya'lamun. Sebahagian mereka menyembunyikan isi kitab Taurat sedangkan dia tahu. Ini Al-Quran nak bagi tahu ni, jangan buat panggil lagu ni. Sebab ada juga orang yang bukan Yahudi panggil lagu tu. Dia tahu dia salah, dia keras kepala dengan kesalahan dia. Dia tahu pihak sana betul, tapi dia tetap keras kepala, tak mau sokong yang betul. Panggil Yahudi. Baik, ni antara hilah dia lah ni. Kami beriman dengan Taurat je. Padahal kalau beriman dengan Taurat, dia pasti beriman dengan Al-Quran. Kemudian, wa yakfuruna bima wara'ah, dan kufur mereka itu dengan barang kemudiannya daripadanya, daripada Al-Quran. Dia pun tak beriman. Dia berkufur. Kami beriman dengan Taurat ni. Sebab tu kita tak tahu Taurat pun tak apa tuan-tuan. Kita tak perlu tahu Taurat, tak perlu tahu Zabur, tak perlu tahu Injil, tak perlu pun. Kenapa? Kerana Al-Quran itu telah memasukkan segala hukum hakam dalam tu. Semua kitab ni, kitab-kitab ni dia ada banyak. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, kitab yang diturunkan ni ada banyak. Ada 104 kitab yang pernah diturunkan. Tapi yang disebutkan dalam Quran tu 4 tu lah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi kitab lain. Macam Rasul lah. Rasul ada berapa? Nabi 124,000. Nabi ada 313. Tapi yang disebut dalam Quran hanya 25. Bukan makna yang lain tak ada. Tapi kenapa tak sebut yang lain? Sebut 25. Pertama, 25 ni paling afdal. 25 ni paling afdal berbanding dengan 313 ni yang terbaik. Yang kedua, cukup sebut tentang 25 ni untuk kita tahu perjuangan para Nabi. Cukup. Tak perlu sebut semua, kita tahu. Semua perjuangan para Nabi, tuan-tuan tengok 25 Rasul ni cerita dia hampir sama. Bila berdakwah ditentang oleh orang-orang yang ada jawatan, orang yang kaya. Yang beriman banyak orang lemah. Cerita para Nabi lebih kurang sama semua. Kenapa orang yang ada jawatan, orang yang kaya, kebanyakan, bukan semua. Ada yang beriman, Sayyidina Abu Bakar kaya beriman. Kenapa sebahagian besarnya orang yang ada jawatan pengaruh ni dilawan? Sebab dia ada pengaruh. Bila ada pengaruh, ada harta, dia kadang-kadang itu menjadi cubaan yang besar bagi dia. Yalah, Nabi yang main dakwah bukan orang kaya, orang miskin. Aku orang kaya, aku ada pangkat. Takkan nak ikut orang miskin ni? Jadi kerana pangkat tu menyebabkan dia jadi sombong. Memang ada pun kadang-kadang orang lagu tu. Betul? Tak boleh tegur. Sebab dia tegur, dia pangkat besar, gaji besar, dia rasa leceh. Dia tak tahu yang bagi itu Allah Ta'ala yang bagi. Bukan untuk dia sombong. Dia lupa diri. Jadi tuan-tuan, dia pun tak beriman. Itu saya sebutkan tu ada 104 kitab. Ya tak? 104 kitab.
Kemudian daripada 104 kitab ni, seluruh ilmu je dikumpulkan, disimpulkan, diringkaskan dalam 4 kitab. Ingat saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Allah pernah turunkan 104 kitab, kemudian disimpulkan seluruh ilmu 104 kitab ni dalam 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian daripada 4 kitab ni, maksudnya 4 kitab ni merumuskan kitab-kitab yang lain. Daripada 4 yang kitab ni, isi penting dia, sari penting dia, dia punya poin-poin utama dia dikumpulkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menghimpunkan ilmu-ilmu kitab yang terdahulu. Jadi perlulah kita pada Taurat, Injil, Zabur, tak perlu. Sebab tu Nabi SAW pernah menegur sahabat dia yang pegang warakah kitab Injil, Zabur. Nabi tegur. Pasal apa? Kita dah ada Al-Quran. Dan Al-Quran lebih mulia, dan Al-Quran itu terpelihara. Dan kitab Taurat, tuan-tuan, memang dah diubah. Ini pegangan kita. Walaupun kita tak nafikan, bila kita sebut ada orang Kristian marah kan. Tapi ini disebut dalam Al-Quran. Siapa yang kata kitab Taurat yang ada sekarang Injil, ni tahu Taurat, Injil kan? Kan dia sebut Old Testament tu merujuk pada Taurat. New Testament tu merujuk kepada Injil. Siapa kata tak yang ada sekarang ni memang memang asli, tak pernah diubah, boleh batal iman dia. Kerana dalam Quran sebut telah diubah. Dalam Quran sebut kitab tu telah diubah. Ini bukan ustaz sebut, bukan ulama sebut, Allah Ta'ala yang sebut. Kita dah lepas dah. Fawailul ladzina yaktubuna kitaba biaidihim. Celakalah bagi orang, yakni ulama-ulama Yahudi yang menulis kitab dengan tangan dia. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia kata ini daripada Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, sebab dia pernah dapat sedikit habuan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Celaka bagi apa yang ditulis dengan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi apa yang mereka usahakan. Dalam ayat yang lain, yuharrifunal kalima am mawadhi'i, yakni ulama-ulama Yahudi telah mengubah kalam Allah. Dia lah sebut. Ini dalam Quran. Siapa yang kata tak berlaku diubah, dia nak jaga hati orang, dia sebut lagu tu, boleh batal iman. Ini dinyatakan. Kalau dia tak mau terima, terpulanglah. Itu agama dia. Kita sebut itu lakum dinukum waliyadin. Kalau dia kata agama dia yang betul, itu silakan, itu hak dia. Tapi kita sebagai orang Islam, kita agama kita lah betul. Jangan jadi Muslim yang apologetik lah, ni masalah. Orang Islam yang apologetik. Tak apologetik, yang ni tak ada prinsip. Dia akan cakap apa saja yang menggadaikan prinsip Islam untuk mengambil hati orang kafir, orang non-Muslim. Kadang-kadang perkataan yang disebut tu boleh jadi kufur. Pernah dulu kan, ada seorang, main pada mana tau, dia sebut apa, ada pangkat agak lah, dia sebut apa, dia kata semua agama ni semua sama. Semua sama. Agama Hindu masuk syurga, agama Islam masuk syurga, Buddha masuk syurga. Boleh sebut lagu tu kan? Tak boleh. Yang ni lah 3R, betul tak? Yang ni lah 3R, menyentuh, merosakkan Islam. Macam baru ni ada orang baca Quran, dia terjemah, lah ni minta maaf kan. Memang tak boleh, memang tak boleh. Dan Mufti Pulau Pinang yang paling berani, dia tegur. Ada daripada orang Cina kan, dia baca, dia terjemah. Kenapa tak boleh? Kalau baca terjemah betul tak apa, dia baca salah. Salah, terjemahan dia sangat salah. Itu yang polis Bukit Aman pun panggil Mufti Pulau Pinang. Sebab bila dia baca ayat tu, dia kata apa? Oh, parti sekian adalah Khawarij. Itu tuduhan yang berat. Khawarij tahu tu apa? Khawarij ni golongan yang sesat. Nabi gelar dia anjing neraka. Hang bukan Islam, hang tak beriman pada Allah dan Rasul. Hang baca ayat ni, hang kata umat Islam yang ramai ni Khawarij. Hang tuduh umat Islam ni anjing neraka. Kalau orang yang tak kenal Khawarij, dia dengar, oh, bagus. Orang yang tahu, dia kata apa, ni tak boleh, salah. Memang salah. Tu yang Mufti boleh nak tegur, tak boleh. Malah dia menyesatkan majoriti umat Islam. Ramai umat Islam di Malaysia ni, yang parti yang dituduh tu, saya tak nak sebut parti. Masjid bukan tempat dia. Tapi yang disebut tu salah. Kalau dia baca ayat tu, sekadar dia kata apa? Inilah kepentingan kita taat kepada pemimpin yang ada. Saya setuju. Memang setuju. Sebab memang dalam Islam, mana-mana pemimpin yang naik, parti mana, kita suka ke tak suka, kita tak boleh memberontak pada dia. Itu betul. Merontak di sini mana dia apa? Angkat senjata perang. Tak boleh. Tak setuju dengan dia macam mana? Pilihan raya. Betul tak? Jangan bangkah dia. Itu je. Betul tak kan? Tapi angkat senjata perang, bom, tak boleh. Saya ingat lagi, saya memang sangat tak setuju pada orang-orang yang ekstrim lagu tu. Masa saya duduk di universiti dulu, zaman Datuk Seri Najib. Tentang kenal Datuk Seri Najib? Tak kenal tu? Bosku. Tak apa tuan-tuan, mungkin ada orang suka tak suka, tapi saya rasa Perdana Menteri yang banyak menolong rakyat dia.
Wallahu alam, pandangan saya. Mungkin dia ada silap dia. Tapi dia banyak tolong. Kita boleh berbeza politik, tapi dia bagus. Cuma saya tak tahulah dia punya apa, dia kesalahan ni wallahu alam lah. Saya sebagai penjawab awam, saya rasalah kebaikan dia. Dia dengan Pak Lah kan. Kebaikan dia. Yang kita tak boleh, sebagai orang Islam, kita kena akui kalau kebaikan seseorang. Tak setuju tu cerita lain. Jadi, dan bagi saya, wallahu alam, pandangan saya boleh jadi salah. Kalau bosku masih lagi Perdana Menteri, mungkin keadaan lebih baik. Wallahu alam, saya tak pasti. Pandangan saya boleh jadi, itu pandangan saya. Kalau dia masih, walaupun kita boleh tak setuju dengan dia, tapi kalau sampai sekarang dia masih lagi, saya yakin keadaan mungkin lebih bagus. Wallahu alam. Walaupun kita nak yang lebih baik, boleh jadi, betul tak? Kita nak lebih baik. Ini pandangan saya lah. Tuan-tuan tak setuju pun tak apa. Tak betul ya Ustaz, tak apa. Ini pandangan saya, sebab saya tengok dari segi bosku ni, depan dia memang bidang dia ekonomi, bidang dia ekonomi. Kita boleh berbeza tak apa, tapi satu sudut tu saya pujilah, bagus dia. Tak apalah yang dia kesalahan ni saya tak nak sebut awak, hanya Allah yang tahulah. Salah-salah lah. Baik, tak apa tuan-tuan. Masa zaman Datuk Seri Najib ni, dia datang, dia Perdana Menteri lah, dan isteri dia Datin Rosmah tu, dia datang ke, ni contoh tuan-tuan, dia datang ke Universiti Malaya. Saya masih belajar masa tu. Saya masih belajar. Bagi saya dia main okey lah, apa masalah. Betul tak? Dia main okey. Kalau nak pergi dengar, tambah dengar, tak pergi, payah apa? Betul tak kan? Ada beberapa orang kawan-kawan saya lah tuan-tuan, hak jenis kuat politik ni, dia pergi conteng dekat dinding Najib, macam-macam dia berkutuk dengan Najib. Conteng kat dinding ni, kat tempat Najib nak ceramah tu, dia berconteng. Bini dia kutuk. Inilah panggil Khawarij. Kita tak macam tu, betul tak? Buat panggil buat apa? Yang sampai tahap saya ingat lagi, punya teruk tak teruk tu kat universiti ni, nak saya tengok teruk lah kawan-kawan saya ni, ekstrim sangat. Bukan salah parti, naknya salah apa? Individu. Sampai tahap nak menang pilihan raya ni, dia apa? Kena reka apa? Reka isu. Dia boleh bendera apa? Bendera dia sendiri. Dia punya bendera sendiri. Lepas tu dia buat apa? Dia lempak, dia bubuh kepala babi. Lepas tu dia kata apa? Ni orang yang buat. Dia nak seorang yang jadi kesian kat dia yang buat. Oh dahsyat. Saya tak kata semua, tapi memang ada yang buat macam tu. Ni ceritakan universiti. Memang ada. Ini satu benda yang bagi saya teruk lah. Ya, boleh berbeza, tapi ingat, bersederhana. Tapi bila baca Al-Quran, kemudian dia menuduh pihak yang lain Khawarij, yang ni bahaya. Sebab Khawarij ni bukan main-main. Khawarij ni ahli neraka. Dan Nabi suruh perintah perang. Siapa Khawarij ni? Siapa yang angkat senjata memerangi, itu Khawarij. Jadi bila disebut tuduhan tu berat. Tapi kalau dia baca terjemahan dia betul, tak apa. Kalau terjemahan dia betul lah. Tapi ala kuliah pun kalau boleh elakkan lah. Betul tak? Kalau boleh elakkan lah. Baik, tak apa. Baik, kemudian wa yakfuruna bima wara'ah, dan kafir mereka itu dengan barang yang kemudiannya daripada Quran. Ibu tak percaya Al-Quran. Baik. Wa huwal haq, dan iaitulah Quran itu yang sebenar. Itulah Quran yang sebenar-benarnya. Quran yang sebenar-benarnya. Baik. Musaddiqan lima ma'hum, membenar bagi barang yang ada serta mereka itu daripada Taurat. Jadi Al-Quran ni membenarkan apa yang ada pada Taurat. Mana dia apa? Apa yang ada dalam Taurat, Quran cerita balik. Kalau mereka jujur, mereka akan jumpa isi kandungan Taurat ada dalam Al-Quran. Tapi mereka tak jujur, mereka pergi ubah. Saya kena sebut tuan, ni memang betul fakta, mereka ubah. Sebab saya ingat dulu ada satu ustaz sebut betul orang minta tarik balik kenyataan, minta maaf. Ini betul, nak buat macam mana? Ini realiti. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Kita tak boleh jadi Muslimnya apologetik. Lakum dinukum waliyadin. Itu saja. Walakum dinukum waliyadin. Baik, kemudian yang daripada Taurat. Qul, ni Allah perintahkan pada Nabi. Bila dia bagi alasan macam tu, bila suruh beriman pada Quran tak mau. Kami dah beriman dengan Taurat, jadi ya tak mau beriman dengan apa? Taurat pun kalamullah. Pasal apa nak beriman dengan Quran? Itu kata hilah pandai. Daripada muhung berubah makna level semua. Lepas tu dia saja cari hilah pandai. Itu bahaya orang yang pandai bermain kata-kata ni. Jadi tuan-tuan, apa dia?
Allah perintahkan, bagaimana nak sebut kat mereka? Kalau mereka betul-betul jujur beriman dengan Taurat, kalau betul-betul mereka beriman dengan Taurat sungguh-sungguh, dan mereka tak mau beriman dengan Quran, alasan apa? Cukuplah Taurat. Ni apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi sebut kat orang Yahudi kalau mereka ni betul-betul dengan kata-kata mereka tu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maka kerana apa kamu bunuh segala nabi-nabi Allah Ta'ala daripada dahulu, jika ada kamu itu beriman sekalian, dan sesungguhnya ditegah kamu pada dalam Taurat daripada bunuh mereka itu. Jelas. Kalau betul kau beriman dengan Taurat, kenapa bunuh Nabi? Daripada bunuh Nabi, tuan-tuan. Dan dalam bab isu bunuh Nabi ni, saya pernah sebut kat tuan-tuan ada dua pandangan. Satu pandangan ulama kata Nabi tak dibunuh sebab Nabi ni maksum. Habis itu dalam Quran sebut ni, dalam Quran ni kita kena takwil. Maksudnya Nabi ni ditentang habis-habisan. Tapi pandangan yang saya tengok yang lebih tepatnya tuan-tuan, sebenarnya memang Nabi tu dibunuh. Memang Nabi dibunuh. Maksumnya Nabi macam mana maksum ni? Macam Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Nabi Muhammad, ada tak Nabi diracun? Ada. Ada tak Nabi disihir? Ada. Ada orang yang cuba menafikan dengan konsep maksum. Konsep maksum pun tak jelas. Maksum ni, Nabi maksum dalam penyampaian dakwah dia. Itu yang sebenar dia. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Fa illam taf'al fama balaghta risalatah. Sekiranya kau tak sampaikan, maka kau tak sampaikan apa? Kau tidak menunaikan tanggungjawab tu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala pelihara kamu daripada manusia. Jadi dalam penyampaian, Nabi kalau menyampai, memang Nabi menyampai benda yang benar. Dia pun tak boleh halang Nabi dalam menyampaikan, tak boleh. Dia pun tak boleh nak menafikan kebenaran apa yang Nabi sampaikan dalam penyampaian Nabi, agama tu. Dia takkan salah, maksum. Dan Nabi lah itu maksum. Nabi ni takkan tersalah dalam penyampaian. Tak ada kot Nabi silap semalam, buat itu bukan wahyu, silap, tak. Kalau Nabi cakap memang wahyu. Kalau Nabi kata ini daripada Allah, daripada Allah. Mustahil Nabi tersilap, terlupa pada situ. Memang Allah Ta'ala jaga sungguh. Tapi Nabi, adakah Nabi tak kena? Kan kena. Nabi Muhammad patah gigi. Betul tak? Nabi Muhammad SAW pernah apa? Dilempar batu dalam perang Uhud, jatuh dalam lubang. Jadi Nabi ni memang dibunuh. Ada yang dibunuh. Sebab tu orang Yahudi, tuan-tuan boleh baca kisah dia. Kerana mereka hidup susah, baru senang baru ni. Yang tuan-tuan tengok sekarang ni baru senang yang duduk di Palestin tu. 1948. Baru senang. Sebelum tu dia hidup sangat susah. Daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai sebelum tu lagi, tuan-tuan, dia hidup apa? Berpindah ranah, merempat di negara orang. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal dia bunuh Nabi. Dia bunuh Nabi banyak. Maka Allah Ta'ala hukum dia kerana kesombongan dia. Sekarang ni yang kita tengok, dia baru berkuasa 1948. Dia ambil Palestin. Belum 100 tahun lagi. Jadi tuan-tuan, belum 100 tahun dia pegang Palestin. Tuan-tuan ingat dulu Palestin waktu ditawan oleh tentera salib, berapa tahun tuan-tuan sebelum Salahuddin Ayyubi ambil balik? Lebih kurang dalam 91 tahun. 91 tahun, 92 tahun. Palestin yang ada sekarang dijajah secara rasminya 1948. 1948. Sekarang ni berapa? 2023? Belum lagi. Kalau 2038 baru 90 tahun. Betul tak? 2038 baru 90 tahun. 2048 baru 100 tahun. Kalau ikut rekod dulu, Kristian tawan 91 ataupun 92 tahun. Kalau ikut rekod dululah. Sebab tu sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan tengok barat-barat ni, dia sedang berhati-hati. Dia tahu kebangkitan Islam sangat dekat. Dia agak lah, dia dah baca sejarah, memang Islam akan jatuh dan nanti dia akan bangkit balik. Dan benda tu tak dapat dihalang. Tak boleh dihalang dengan nuklear pun tak boleh halang. Tu dia sangat berhati-hati. Pada nampak tarikh tempoh tu makin dekat. Mungkin tak sampai 100 tahun, wallahu alam. Kalau kita umur panjang 2048, cukup 100 tahun dia jajah Palestin. Ni kita cerita Palestin, tuan-tuan, sebab Palestin ni bumi yang berkat. Bumi yang menjadi perebutan antara Yahudi, Kristian dan Islam. Kalau umur panjang, umur tuan-tuan apa? 2048. Hidup you good, no? Lagi berapa tahun 2048. 25 tahun lagi 25 tahun. Haji umur apa?
Boleh lagi Haji. 25 tahun 77. Boleh lagi. 77 hidup lagi insya-Allah. Yang ni Haji umur apa? Haji belakang depan umur apa belah? 74, 99. Boleh lagi insya-Allah. Kalau saya 25 tu agaklah berapa tak erti nak kira. Saya 61 hidup lagi kot. Mana tahu tuan-tuan, tanya orang muda mati dulu. Betul tak kan? Kawan saya banyak mati lah. Tapi mudah-mudahan sampailah. Kita tengok saya umur 61. Lagu mana? Adakah berjaya? Tapi tuan-tuan percayalah, kali ni kalau bebaskan Palestin, dahsyatlah. Peperangan bukan biasa, luar biasa. Luar biasa dahsyatnya. Baik tuan-tuan. Kemudian mana ni? Wa huwal haqqu musaddiqan. Baik. In kuntum mu'minin. Betul tak? Bukan. Ditegah oleh kamu dalam Taurat daripada bunuh mereka itu. Sekiranya kamu, dia tak sebut dalam ni. Dia tertinggal. Nampak ni? Maka apa kamu bunuh segala nabi Allah Taala daripada dahulu jika ada kamu itu beriman. Disebut ni. Disebut dulu. Dan sesungguhnya ditegah kamu dalam Taurat daripada bunuh mereka itu. Kalau betul kamu beriman dengan Taurat, pastilah kamu tidak akan bunuh nabi-nabi. Maknanya dia yang berkata kami beriman dengan Taurat, cukup kami tak mau beriman dengan Al-Quran, itu bohong, dusta. Kemudian walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sesungguhnya telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa mukjizat, seperti tongkat jadi ular dan tangan jadi putih dan buka laut. Jadi ini mukjizat. Allah Taala sebut ni, masa ni Allah Taala sedang menegur Bani Yahudi. Mana-mana orang Yahudi yang baca ni, kalau dia jujur dia akan sedar. Kalau dia jujur, orang Yahudi yang baca ni, ada je orang Yahudi yang masuk Islam. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, Yahudi yang jujur. Satu orang Yahudi tu yang pakar berkenaan dengan pakar berkenaan dengan dari segi hubungan, dari segi biologi, pakar biologi ni lah. Dia pakar. Dia duk kaji kenapa dalam Islam bila isteri diceraikan dia ada iddah. Agama lain tak ada, Islam ada. Kalau yang yang belum disentuh oleh suami dia tak ada iddah. Betul tak? Suami dia tak bersetubuh dengan dia lagi, bila kena cerai dia tak ada iddah. Kalau dia masih lagi ada haid, 3 kali suci. Kalau dia tak ada haid, dia kalau tak ada haid 3 bulan. Betul tak? 3 bulan. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari, itu menghormati suami lah. Jadi dia kaji kalau mengandung sampai melahirkan anak, dia punya iddah. Jadi dia kaji pasal apa Islam ada iddah ni. Rupanya dia dapat kesan, rupanya orang perempuan ni, bila dia pernah bersama dengan seorang lelaki, jejak lelaki tu lekat dekat dia. Sama ada sentuhan dia ke, ataupun kemaluan dia ke, ada jejak lelaki tu. Dan jejak tu dapat dikesan. Kalau dalam makmal dapat trace jejak lelaki tu. Dan dalam tempoh iddah tu jejak tu hilang. Tapak, cap jari ke apa yang kita sentuh, pegang apa semua ni, dia hilang dalam tempoh iddah tu. Dia tengok, patut dalam Islam ada iddah. Sebab tu orang perempuan dalam satu masa dia tak boleh banyak lelaki. Maksud dia berzina ke apa ke, boleh kena penyakit kelamin kan. Dia banyak sangat, dia tak elok. Tu kalau nak dengan kalau dia nak kahwin lain, dia ada iddah dia. Supaya jejak lelaki tadi habis. Jadi bila campur jejak banyak lelaki tu yang boleh jadi penyakit bukan sifilis dan sebagainya. Jadi bila dia cek macam ni, lepas tu dia cek kat bini dia. Tengok bini dia punya banyak jejak lelaki lain. Maknanya bini dia berzina lah, orang barat. Dan dia cerai bini dia masuk Islam. Ni jujur, orang yang jujur. Baik, kemudian jadi Nabi Musa ni datang dengan mukjizat. Apa makna mukjizat? Perkara mukjizat ni maksud dia sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan musuh-musuh yang menentang Rasul. Melemahkan dia. Sebab tu mukjizat ni benda yang pelik, yang dia tak boleh buat.
Dipanggil amrun khariqun lil adah, satu perkara yang apa, mengoyakkan adat, mencarikan adat. Adat tak boleh buat. Contoh Nabi Musa ketuk tongkat dekat laut, laut terbelah 12. Mana boleh buat? Sampai sekarang pun kita tak boleh buat. Lepas tu apa lagi? Nabi Musa tongkat dia lah kan, dengan tongkat dia dan tangan dia bercahaya. Tangan Nabi Musa ni kalau keluar, tangan dia bercahaya. Cahaya. Kita mana boleh buat? Buah lampu boleh. Ni tak ada lampu, memang tangan tu sendiri menyala. Dia bercahaya. Bila dia keluarkan daripada poket dia, tangan dia bercahaya. Kemudian kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, mengubat orang yang sopak dan sebagainya. Dan setiap mukjizat ni bukan pilihan Nabi tu. Bukan Nabi tu pilih. Bukan Nabi Musa yang minta, ya Allah, kalau tongkat ni jadi ular ni bagus juga. Minta ke Allah, jadikanlah tongkat ni jadi ular. Bukan. Allah yang bagi. Macam dalam Quran tak? Allah yang perintahkan Nabi Musa baling jadi ular. Bukan Nabi Musa yang minta. Kemudian Allah yang perintahkan kepada Musa, keluarkan tanganmu daripada poketmu. Bila keluar bercahaya. Bukan dia yang minta jadi tangan bercahaya ke? Bukan Nabi Musa yang minta, ya Allah, jadikanlah aku ketuk tongkat ni terbelah 12. Tak, Allah perintahkan, wahai Musa, ketuk terbelah 12. Bukan tongkat tu Allah yang belah. Tongkat tu simbolik je. Mukjizat ni Allah yang bagi. Dan kenapa mukjizat Nabi-Nabi tak sama? Sebab mukjizat dia kena sesuai dengan zaman. Lain zaman, lain mukjizat. Macam umat, kenapa Nabi Isa alaihi salam mukjizat dia menghidupkan orang yang mati? Sebab zaman Nabi Isa perubatan hebat. Perubatan sangat berkembang maju. Mana ada perubatan boleh bagi hidup orang yang mati? Kenapa Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang buta? Mana ada perubatan boleh menyembuhkan buta? Nabi Muhammad SAW mukjizat dia ada 100 lebih. Tentang baru sambut Maulidur Rasul kan? Ada ustaz beri ceramah Maulidur Rasul? Ada. Dia sebut mukjizat Nabi ada 100 mukjizat Nabi SAW. Tapi yang paling hebatnya apa? Kenapa kita tak nampak sangat yang macam Nabi, sahabat Nabi, mata terkeluar, Nabi pegang masuk balik, patah kaki Nabi ludah, elok balik, sakit mata Nabi sapu, elok balik mata Sayyidina Ali. Banyak lagi yang mukjizat, makanan sikit jadi banyak. Ulama yang baca dalam sirah ada 100 lebih 100. Tapi kita jangan sebut. Pasal apa? Sebab ada mukjizat yang paling agung, iaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat? Kerana sampai sekarang Al-Quran dibaca. Sebab umat Nabi SAW dia akan jadi umat yang intelektual, yang mengkaji banyak. Dan Al-Quran mengatasi ilmu yang ada pada kita. Baik. Jadi itu mukjizat Allah Ta'ala bagi untuk melemahkan musuh-musuh Islam. Summa takhaztumul ijla min ba'dih. Kemudian kamu ambil anak lembu yang ditimpa. Yang ditimpa ni apa? Tempa. Yang di apa? Tempa. Orang katuk kan buat, betul tak? Katuk buat. Yang ditempa. Lembu yang ditempa oleh Samiri itu sembah perbuat Tuhan. Kemudian daripada perginya Nabi Musa kepada miqat, tempat munajat, supaya bawa datang dengan Taurat di Bukit Tur Sina. Ini di huraian dia. Sebenarnya kalau ayat itu pendek je. Kemudian kamu mengambil apa? Patung anak lembu setelahnya. Tapi dihuraikan setelahnya tu. Anak lembu ni siapa yang buat? Samiri. Katanya nama dia pun Musa Samiri. Apa beza Samiri dengan Nabi Musa? Pertama, Samiri ni asalnya dia beriman dengan Nabi Musa AS. Dia beriman. Samiri dia beriman dengan Nabi Musa AS. Cuma Samiri ni beza dengan Nabi Musa AS. Samiri ni yang Nabi Musa AS yang membela Nabi Musa siapa? Firaun. Samiri ni siapa yang bela? Malaikat Jibril. Ada saya sebut dulu kan? Ya tak? Sebab ceritanya bila Firaun nak bunuh anak lelaki. Mak Nabi Musa letak Nabi Musa di mana? Sungai kan? Ikat. Sekali tu dia lupa ikat, tentera mai bawa masuk dalam istana Firaun. Kita tahu cerita dia panjang lah. Yang Musa Samiri ni pula, mak dia tak tahu letak mana, letak dalam gua. Pi dalam tu seorang-seorang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat Jibril yang tengok dia. Jadi Jibril lah yang apa?
Jibril lah yang bela Musa Samiri ni. Daripada dia kecil sampailah dia besar. Dan dia kenal Jibril. Pasal Jibril yang bela dia. Dia kenal Jibril alaihi salam. Jadi ceritanya ketika mana dia lari apa? Waktu Nabi Musa alaihi salam lari daripada Firaun nak merentas Laut Merah, ketika ini Samiri dia beriman asalnya. Dia bersama dengan Nabi Musa apa semua ni. Masa tu dia juga Bani Israel. Masa itulah dia nampak Jibril. Jibril sedang menunggang kuda, sedang berjalan dengan Nabi Musa alaihi salam. Orang lain tak kenal. Pasal apa tak kenal? Pertama, Jibril dia menjelma sebagai manusia, bukan rupa sebenar dia. Orang lain tak pernah tengok Jibril. Dia pernah tengok. Pasal Jibril bela dia dulu. Rupa Jibril dalam rupa manusia lah. Jadi apa yang dibuat? Masa tengah lintas apa? Laut tu, Jibril lintas sekali tapi dalam rupa manusia. Dia menemani Nabi Musa AS. Samiri ni buat apa? Samiri ni dia ambil jejak kaki apa? Tapak kaki tu, Jibril tu dia ambil bin asarir rasul. Dia sebut dalam Quran ni. Tapak kaki Jibril tu dia ambil. Dia ambil, dia simpan. Waktu Jibril berjalan, sebab dia kenal ni Jibril yang bela aku, malaikat. Lepas tu dia buat apa? Masa Nabi Musa AS tak ada, dia pergi buat satu apa? Anak patung. Kemudian dia ambil apa? Jejak kaki apa? Jibril tu dia lempak dalam mulut anak lembu tu. Dan lahu khuar, dia keluar suara. Patung tu keluar suara. Jadi mereka semua pakat beriman. Pelik tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana boleh beriman. Kalau tuan-tuan fikirlah, patung tu keluar suara je dengan lembu betul, mana hebat lagi? Lembu lagi hebat, boleh makan, berlari, sondoi kita, betul tak? Ini patung boleh bunyi je pun. Itu yang kita pelik, macam mana boleh beriman? Lembu yang ada ni lebih hebat daripada patung tu. Tapi tu kata bila syaitan tu dah mencantikkan amalan tu, dia memang dalam hati tu ada penyakit. Mereka boleh sepakat apa? Ramai pakat sembah, bukan semualah, tapi ramai pakat sembah anak lembu tu. Batuk tuan-tuan. Yang ni boleh hilang batuk ke? Boleh tu? Ke lagi batuk? Baik tuan-tuan, kemudian jadi Nabi Musa AS masa itu nak naik ke Bukit Tursina, bermunajat dengan Allah, bawa kitab Taurat. Ketika inilah dia buat Samiri buat onar lah, dia buat masalah. Wa antum zalimun, dan bermula kamu itu zalim sekalian dengan diambil ijil disembah, dibuat Tuhan. Itu kezaliman lah. Itulah satu bentuk kezaliman. Kenapa disebut zalim? Yang ni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa Tuhan yang sebenar? Allah. Tiba-tiba lembu yang bukan Tuhan tu dijadikan Tuhan. Zalim lah tu. Lembu tu bukan Tuhan. Allah SWT Tuhan. Cumanya tuan-tuan, persoalannya macam mana bila apa? Samiri ambil tapak kaki Jibril ni, kemudian dilempak dalam apa? Mulut lembu tu. Keluar bunyi apa? Suara. Macam mana? Wallahu alam lah tuan-tuan. Boleh jadi kerana angin dia ke, wallahu alam, tapi seolah-olah macam itulah. Sebab kalau tuan-tuan pernah tengok dulu pada zaman apa kerajaan Eropah masa zaman kegelapan dulu, ada satu orang yang mereka sesaan yang teruk, iaitu satu lembu yang dibuat daripada besi. Lembu tu besar. Lembu tu besar, boleh bubuh orang dalam tu daripada besi. Dan dia buat ni untuk apa? Untuk raja. Saya lupa nama raja tu. Untuk apa? Untuk tangkap orang, bubuh dalam tu, bakar bawah tu. Teruk lah. Ini antara siasaan yang teruk dalam sejarah. Tuan-tuan boleh baca dalam muzium siasaan yang tak masuk akal ya. Sangat teruk. Baik. Jadi dia yang buat benda tu. Dan dia buat elok lah. Bila orang tu menjerit, bila bubuh orang dalam tu bakar, orang dalam tu menjerit, suara kita tu bila lalu kerengkung apa? Kerengkung lembu besi tu, dia akan bunyi lembu. Dia sebab bentuk apa, dia boleh ubah lah bentuk bagaimana angin tu keluar kan. Dia tak jadi bunyi orang menjerit, jadi bunyi lembu. Bila dia buat lembu tu, dia tunjuk kat maharaja tu, ni siasaan siapa yang lawan tuanku, macam ni lah kita buat. Buah dalam lembu ni kita bakar. Bila maharaja tengok, hebat.
Raja kata okey tak apa, hang orang yang pertama. Dia orang pertama kena bakang. Dia orang pertama. Dia yang invent dia invention yang buat benda tu, raja suruh dia. Raja tu pun zalim. Baik, tapi nak ceritanya suara tu lah. Suara tu boleh keluar. Wallahu alam, boleh jadi dia balin angin keluar, tidak jadi bunyi macam tu. Ala kulli hal, benda yang berlaku kat dunia ni semua berlaku dengan kehendak Allah. Iblis, bom ke apa ke tuan-tuan yang berlaku, semua Allah yang jadikan. Ada pun yang kita buat ni dia isyarat je, simbolik. Kita tekan switch, lampu menyala. Bukan kita yang bagi menyala lampu. Current dia daan. Dan hakikat sebenarnya yang menyalakan itu Allah sebenarnya. Hatta dalam Al-Quran sebut, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbin. Tak tengok ke burung yang berada di langit, siapa yang menahan mereka daripada jatuh terbang. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang mencegah daripada burung tu jatuh ke bawah melainkan Tuhan yang Maha Pemurah. Memanglah kalau kita mengaji fizik dia adalah kapal terbang, burung dia adalah kiraan angin, apa tujahan, apa daya dia adalah kiraan XY dia tu. Itu dari segi hukum akal kita sebenarnya. Tapi sebenarnya yang menahan tu Allah. Kalau Allah Ta'ala tak tahan, burung jatuh bawah, kapal terbang jatuh bawah. Bukti dia tuan-tuan, ada kawasan vakum, kawasan vakum kan. Kawasan vakum ni tuan-tuan, kapal terbang kalau masuk, dia akan jatuh ke bawah. Kawasan dia pakai pocket A. Maksud dia poket udara. Di udara tu dia ada kawasan yang tak ada udara. Bila kapal terbang lalu, angin tak ada. Sebab tu biasa nak kapal terbang tak, dia akan jatuh ke bawah saat. Jatuh sebab kawasan yang tak ada udara. Bila tak ada udara, walaupun mesin tu pusing, angin tak lalu. Memang ada kawasan tak ada udara. Kawasan vakum. Yang ada kapal terbang Indonesia tu kan, ASL berapa tau, dia termasuk dalam kawasan tu daripada atas sampai bawah. Itu yang habis tu. Dia masuk dalam kawasan vakum poket udara tu, daripada atas turun sampai ke laut. Kapal terbang tak boleh terbang. Dia angin jalan-jalan, enjin semua jalan, tapi angin tak ada masuk, angin tak ada. Baik. Jadi nak cerita tuan-tuan, jangan sebut takut kita salah faham. Mana dia Jibril ni ada power lah tu. Dia punya tapak pun boleh bunyi. Bukan. Bukan. Yang berlaku semua mukjizat ke apa, semua kesan akibat dia Allah yang jadikan. Kemudian, wa iz akhadna mitsaqakum, dan ketika kami ambil akan perjanjian kamu atas berbuat amal akan hukum yang di dalam Taurat. Yang ni Allah Ta'ala ambil janji. Ini ketika ini Nabi Musa AS bawa pengikut dia dengan Nabi Musa naik Bukit Tursina. Naik di atas Bukit Tursina. Jadi bila sampai di atas Bukit Tursina, ketika ni Allah ambil janji daripada pengikut Nabi Musa. Seramai 70. Dan 70 ni yang terbaik. Yang paling bagus sekali. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pilih yang 70 ni yang terbaik. Yang paling bagus sekali lah. Maka Nabi Musa pun tengok dalam umat-umat dia ni, yang mana paling bagus, 70 paling bagus, yang ni yang dia bawa. Baik. Kemudian ketika ni Allah Ta'ala ambil perjanjian pada 70 orang ni di atas Bukit Tursina. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Tadi tuan-tuan tunggu saya lama ke sekejap? Sekejap no? Tak apa. Takut saya lama tuan-tuan. Kalau lama, abang ceramah Ustaz sebelum saya mai. Boleh kot. Baik, kemudian dan kami angkat pada atas kepala kamu itu Bukit Tursina ketika membantah kamu daripada terimanya, supaya hendak dijatuhkan dia atas kamu, dan kami kata, ceritanya dia pun tak mau. Saya nak cerita tentang panggil orang Yahudi ni ke, Allahu Akbar. Huduh panggil dia. Kenapa panggil huduh? Pasal dia memilih untuk jadi macam tu. Itu dia. Dia memilih untuk jadi huduh panggil dia. Tipu, muhung. Tentang perasaan tak Palestin? Kalau tuan-tuan ingat pada saya kecil lagi, tuan-tuan ingat masa tuan-tuan muda-muda tu, banyak Palestin Yasir Arafat tu kan. Banyak nanti perjanjian damai. Dah perjanjian damai, dia pelanggar perjanjian damai. Lepas tu berjanji damai lagi. Dah perjanjian damai, tiba-tiba dia pergi serang lagi orang Islam. Dia runtuhkan orang Islam. Bunuh orang Islam. Lepas tu, perjanjian damai. Bukan free perjanjian damai tu. Tiap kali perjanjian damai, Palestin kena serahkan bumi dia sikit.
Sikit. Yang ni kita risau. Kita harap di Malaysia tak ada orang yang buat lagu tu, perangai. Kita harap tak ada non-Muslim yang buat perangai macam Yahudi. Saya harap begitu tuan-tuan. Tak ada. Dia Yahudi je perangai lagu tu. Sebab tu dia tiap kali buat perjanjian, bukan free-free perjanjian ni. Kalau hampa tak mau perang dengan kami, tak mau kami bunuh hampa, tembak dengan jet pejuang, serang kereta kebai, okey, serah bumi ni pada kami. Ya, serah sikit. Lepas tu aman, Sat. Aman, okey, bersemua. Selang apa lama, dia mula balik. Dia serang sana, dia bom sana, bom sini. Palestin tak cukup kelengkapan. Dia ditolong oleh Amerika, Britain, NATO tolong dia. Dia ada senjata lengkap. Bila perang, buat apa? Kena perjanjian damai. Betul tak? Kalau kita tak mau berjanji, seolah-olah kita yang nak gaduh. Tapi berjanji ni berjanji free ke? Tak. Nak berdamai? Bumi ni bagi kat kami. Bagi sikit. Sikit. Tinggal lah ni. Dengar baik perjanjian damai. Betul tak? Mai berbincang dengan kami. Oh, bukan bincang free. Bincang kena bagi persen. Jahat. Itu panggil orang Yahudi, tuan-tuan. Cara nak buat, sepatutnya hak seseorang kena diserahkan. Betul tak? Itu hak rakyat Palestin. Pahal nak bincang pula, kena tinggalkan. Itu bumi Palestin. Samalah. Kalau dah itu menjadi hak sebuah negeri, menjadi hak sebuah negara, menjadi hak satu individu, tak ada bincang-bincang. Betul tak? Hang kena bagi. Bila kata, mai bincang dulu. Bukan saja-saja tu. Apa dia? Ada persen. Kalau tak bincang, langsung tak dapat. Nampak? Maaf tuan-tuan. Maaf. Itu passion Yahudi. Saya maaf. Tapi itu realitinya. Bohong. Pandai bohong. Kat Malaysia ada tak? Tak ada kot. Saya tak tahu. Saya rasa tak ada kot. Tapi jaga-jaga. Nampak macam bagus, tapi sebenarnya tak bagus. Itulah cara orang Yahudi nak tipu orang Islam. Jadi cerita dia 70 orang ni mula-mula suruh dia pegang kepada apa? Pegang pada perjanjian kitab Taurat tu. Dia pun tak mau. Teruk tuan-tuan. Hak 70 ni. Tuan-tuan jangan tengok yang ada kat Palestin ni tu. Itu lagi tu cucu. Yang ada di Palestin tu kebanyakan tok nenek depa tu nabi. Kebanyakan tok nenek depa nabi. Tu saya kata keturunan, bukan jaminan. Hatta sekarang Nabi Muhammad SAW banyak keturunan Nabi Muhammad. Ada semua betul, sesat pun ada. Ada ahli neraka, ada. Bukti dia Abu Lahab ahli neraka. Bukan jaminan. Baik. Jadi tuan-tuan, dia pun tak mau. Bila tak mau, apa Allah Ta'ala buat? Allah angkat bukit Tursina tu. Dia bukan bukit, nama bukit. Yang tempatnya gunung. Dia besar. Macam kita ada gunung Semanggui. Gunung ke bukit? Halui pun nama je gunung, padahal bukit. Betul tak kan? Bukit Larut dengan gunung Semanggui. Bukit Larut tu pun orang tak panggil gunung Larut, tuan-tuan. Gunung macam mana? Tu gunung Kinabalu tu baru gunung besar. Dengar ya gunung apa? Gunung Semanggui kan? Tu sebut gunung Semanggui ke tu sebut Bukit Semanggui? Bukit Semanggui, nama tempat gunung Semanggui. Tapi Bukit Semanggui lah. Kalau gunung besar, baik. Kalau Everest tu gunung lah, betul tak kan? Gunung Everest, saiz dia luas, besar. Jadi angkat gunung sebenarnya, ni bukan Bukit Tursina. Gunung sebenarnya, besar sebenarnya. Nak naik sampai atas tu, kalau stamina kuat, saya tak pernah pergi tuan-tuan. Ni saya tanya kawan-kawan saya mengaji Mesir. Stamina kuat lah, kalau kuat betul stamina ni 5 jam. Naik atas. Kalau stamina tak kuat, tak sampai kot. Tinggi. Dan waktu dia pun naik tu, dia pun lalu lereng apa? Curam. Memang ada yang jatuh mati. Dia curam tu, memang betul-betul curam. Kalau jatuh tu memang mati. Cuma dia tak sehebat Everest lah. Everest dia sejuk kan. Everest bahayalah. Sangat bahaya. Baru ni meninggal kan. 2 orang kan rakyat Malaysia. Baik. Jadi tuan-tuan, angkat gunung Tursina letak atas kepala. Pasti angkat ni. Pasti dia tak mau. Ya Allah tuan-tuan, betapa ketegak saya tak tahu nak kata lah. Baik, kemudian bila dia angkat bukit Tursina atas kepala mereka, khuzu ma atainakum, ambil oleh kamu akan barang yang kami datangkan kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan ijtihad. Sat tuan-tuan saya ambilkan boleh. Ambil sungguh-sungguh. Bila dia angkat gunung, letak atas kepala mereka, pegang sungguh-sungguh kitab Taurat ni. Barulah dia kata apa?
Sami'na, qalu, kata mereka, sami'na wa ata'na. Mereka kata apa? Telah kami dengar perkataan engkau. Perkataan apa? Allah Ta'ala. Kami telah dengar perkataan engkau dan kami derhaka suruhan engkau. Jahat tak tuan-tuan? Ini 70 yang terbaik tuan-tuan. Habis tu yang bawah-bawah tu, yang tu tak tahu. Habis tu yang dekat Palestin sekarang ni, macam tu tuan-tuan tengok. Pembohong ya, petak belit ya. Ini bukan kita sebut kerana resis kepada bangsa dia tuan-tuan, tapi memang itu realitinya. Dan malah tuan-tuan kena tahu orang Yahudi ni, dia anggap bangsa dia paling mulia. Selain daripada Yahudi, dia panggil apa? Gental maksud dia apa? Dia panggil gental. Selain dia Yahudi, dia panggil gental. Gental ni apa? Lebih hina daripada binatang lagi. Dia sangat resis. Baik. Jadi sebenarnya masa, kalau ikut riwayat dia, masa batu tu, kalau tuan-tuan baca tafsir, masa bukit Tursina atas kepala dia, kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bila Allah Ta'ala letak balik bukit Tursina, baru letak sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami ingkar. Ya Allah. Cakap kat siapa tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pangai lagu ni ke tuan-tuan. Yang ni yang kita nak harap janji damai. Yang damai lah. Itu yang last kali nanti tuan-tuan baca hadis apa? Akhir zaman nanti pokok semua bercakap. Betul tak? Wahai orang beriman, belakang aku ni ada Yahudi, datang bunuh dia. Ni panggil lagu ni. Cuma apa, rahmat Allah juga kesian kat mereka ni. Allah Ta'ala jadikan satu pokok yang boleh mereka berteduh. Pokok apa? Gharqat. Betul tak? Gharqat sajalah kalau Yahudi menyorok, pokok tu tak cakap. Pokok Yahudi, kesiannya Allah pada mereka. Bolehlah mereka berteduh bawah tu. Kalau pokok ni semua cakap, batu ke kayu semua cakap, orang Islam main sini ni Yahudi ni. Pasal apa? Ni panggil keras kepala, jahat. Baik, kemudian panjang ni tuan-tuan, saya kena stop di sini lah. Nanti kita sambung wa usyribu fi qulubihimul ajl. Boleh no? Panjang tu uraian dia. Nanti kita sambung di situ, wa usyribu fi qulubihimul ajl, di situ. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahmuna matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.